buahnya lebat, pohonnya tinggi. Ilmu pengetahuan perlu dikejar, ibarat mendaki gunung yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini izinkan saya dan dua orang lagi rakan saya untuk berkongsi sedikit ilmu tentang asas kemahiran komunikasi. Saya, Nur Hasfara Wahida binti Muhammad Syahir, bersama dua orang rakan saya iaitu Nur Umairah Damia binti Pak Fauzi dan Nur Kumairah Aisyah binti Zainuddin. Kami daripada kelas BMC. Ini ialah tutorial 5 bagi subjek GPMK 1012. Baiklah, sedikit pengenalan tentang asas kemahiran komunikasi. Yang pertama, kemahiran komunikasi memainkan peranan yang penting, terutamanya dalam bidang pendidikan. Kemahiran ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan seseorang menggunakan bahasa yang sesuai bagi menzahirkan sesebuah idea. Proses komunikasi membantu pelajar untuk menggunakan bahasa untuk berinteraksi dalam pelbagai situasi dengan betul dan lebih bermakna. Menurut Kamarudin Husin 2003, komunikasi ialah aktiviti menghantar mesej daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Ia adalah proses dua hala yang melibatkan interaksi minda seperti proses perbincangan, persembahan dan perbahasan. Antara bidang-bidang komunikasi, menurut Kundal 2008, proses komunikasi berlaku disebabkan 4 elemen, iaitu yang pertama, penyampai mesej, yang kedua, penerima mesej, yang ketiga, berkongsi tujuan atau matlamat yang sama, dan yang keempat, berkongsi makna yang sama dalam komunikasi. 6 elemen utama komunikasi dalam penulisan pula ialah: yang pertama, isi kandungan atau fakta yang disampaikan; yang kedua, sumber atau penghantar yang memberikan maklumat; yang ketiga, bentuk maklumat yang disampaikan; yang keempat, saluran yang digunakan untuk berkomunikasi; yang kelima, penerima sebagai sasaran yang menerima maklumat; dan yang keenam ialah tujuan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang intrapersonal. Intrapersonal bermaksud seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara dan sedang berfikir dengan dirinya sendiri. Manusia bermonolog dengan diri sendiri bagi membuat pilihan, keputusan, memberikan sebab dan akibat. Menurut Charles 1983, intrapersonal ialah penguraian, pemprosesan, penyimpanan dan pengkodan maklumat fisiologi dan psikologi yang muncul dalam diri sendiri secara sedar atau tidak sedar. Secara ringkasnya, intrapersonal ialah berkomunikasi dengan diri sendiri. Seterusnya ialah interpersonal. Jenis komunikasi interpersonal ialah jenis komunikasi yang paling umum. Hal ini kerana ia merupakan proses pertukaran informasi atau maklumat secara verbal dan non-verbal dengan tujuan mencapai sebuah kesepakatan bersama. Proses ini berlaku antara individu atau ahli dalam sesebuah kumpulan. Proses komunikasi ini sangat berkesan kerana ia melibatkan unsur maklum balas berdasarkan lapangan atau konteks yang sama. Interpersonal boleh berlaku secara lisan maupun bertulis. Ia juga boleh berlaku secara bersemuka atau dalam talian. Selain itu, ia juga boleh berlaku dalam keadaan yang formal atau tidak formal. Objektif komunikasi interpersonal. Antara objektif utama komunikasi interpersonal ialah: yang pertama, mendapatkan jawapan yang lebih spesifik; yang kedua, mengawal sebaran maklumat; yang ketiga, bagi menjalinkan hubungan yang baik; yang keempat, untuk menerima pendapat orang lain; yang kelima, untuk mencari informasi yang diperlukan; dan yang keenam, bagi meningkatkan pengetahuan semua. Kumpulan kecil. Kumpulan kecil
Kumpulan adalah himpunan individu yang berkongsi maklumat dan berinteraksi antara satu sama lain bagi mencapai matlamat yang sama. Kumpulan kecil ialah proses pembentukan kumpulan yang kukuh dan cemerlang, melibatkan hubungan antara ahli dalam kumpulan. Kumpulan kecil juga berperanan membuat keputusan hasil perbincangan dengan semua ahli. Kumpulan kecil boleh berlaku dalam bentuk formal dan tidak formal, dan pembentukannya bergantung kepada tujuan dan matlamat. Seterusnya ialah masa. Masa ialah komunikasi yang berlaku untuk sebaran umum dengan menggunakan alat media seperti akhbar, majalah dan televisyen. Kebanyakan komunikasi ini adalah berbentuk sehala dan ia semakin berkembang selari dengan peningkatan peranan internet dalam penghantaran maklumat. Antara manfaat yang diperolehi melalui penguasaan jenis komunikasi ini ialah: yang pertama, dapat menjalankan tugas dalam pelbagai bidang. Yang kedua, pelajar berpeluang memilih pelbagai media untuk berkomunikasi. Yang ketiga, membuka banyak peluang interaksi dan kerjaya. Dan yang keempat, peluang kepada graduan untuk bersaing dalam bidang kemahiran dan kepakaran yang luas. Seterusnya ialah awam. Komunikasi awam ialah komunikasi antara seorang penyampai dengan sejumlah besar pendengar yang dikenali sebagai khalayak. Komunikasi ini terbahagi kepada dua, iaitu pengucapan awam bersifat informatif dan yang kedua, pengucapan awam bersifat persuasif. Pengucapan awam bersifat informatif bermaksud khalayak diberikan pengetahuan atau maklumat penting seperti ceramah agama dan bengkel kemahiran. Kedua, pengucapan awam bersifat persuasif pula mempunyai matlamat untuk mempengaruhi persepsi dan mengubah tanggapan kumpulan sasaran seperti kempen kesedaran dan ceramah politik. Penyampai perlu mempunyai keyakinan untuk mengawal perasaan gementar semasa berkomunikasi dengan orang ramai. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya. Saya Kumaira Aisyah binti Zainuddin akan meneruskan perbincangan ini dengan proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan satu proses bagi menghantar dan menerima maklumat yang melibatkan 3 peringkat peraturan semiotik. Semiotik ditakrifkan sebagai kajian mengenai tanda dan lambang, terutamanya tentang hubungan dengan benda atau idea yang dimaksudkan. Terdapat 3 peringkat proses komunikasi, iaitu yang pertama, sintaks. Sintaks merupakan kajian mengenai sifat tanda dan simbol yang formal. Kemudian, menentukan susunan perkataan, klausa dan frasa untuk membentuk ayat yang memiliki maksud yang jelas. Seterusnya, subjek dan predikat disusun dalam pola yang tertentu dalam sebuah ayat. Seterusnya, peringkat proses komunikasi yang kedua ialah pragmatik, iaitu kajian tentang hubungan antara tanda atau ungkapan dan pengguna. Pragmatik berkaitan dengan interpretasi terhadap ujaran yang dihasilkan, termasuklah unsur tersirat yang boleh difahami. Pragmatik ialah struktur dalaman bahasa yang berfungsi untuk menjelaskan cara bahasa itu digunakan serta mentafsir makna dalam pelbagai konteks. Dan yang ketiga pula ialah semantik, iaitu kajian tentang hubungan antara simbol dan maknanya. Pembaca perlu memahami konsep dan idea dengan memberikan makna perkataan yang didengar melalui proses kognitif. Terdapat pelbagai elemen-elemen komunikasi, antaranya ialah gangguan, penyampai atau sumber, penerima, maklum balas, saluran dan mesej.
Seterusnya, marilah kita meneruskan dengan elemen komunikasi yang pertama, iaitu penyampai atau sumber. Penyampai merupakan pihak yang memberikan pesanan atau arahan kepada pihak yang lain. Penyampai juga bertindak sebagai pemula komunikasi. Menurut kajian Nuraini Yusof ETAL 2005, menyatakan bahawa penyampaian maklumat melibatkan susunan dalam teks ucapan. Terdapat pelbagai ciri-ciri penyampaian, iaitu yang pertama, mempunyai kemahiran bertutur dan cekap dalam berbahasa. Yang kedua, mengetahui cara penyampaian yang betul. Yang ketiga, mempunyai persediaan sebelum menyampaikan maklumat. Dan yang keempat, memilih dan menyusun ayat dengan bijak. Yang kelima, mengamalkan konsep 4M, iaitu yang pertama, memahami, menghayati, menghafal, dan yang terakhir, melafaz dalam penyampaian maklumat. Yang keenam pula, memahami dengan menunjukkan tahap pemahaman melalui pengucapan topik yang disampaikan. Dan yang ketujuh, menghayati dan menunjukkan tahap penghayatan topik dengan baik. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai elemen komunikasi yang lain, iaitu penerima. Penerima merupakan pihak yang bertindak sebagai penerima pesanan atau arahan yang disampaikan. Penerima juga merupakan pihak yang menjadi sasaran mesej yang dikenali sebagai khalayak, audiens, pendengar dan pentafsir. Penerima juga perlu mendengar dan memahami mesej yang disampaikan secara verbal atau non-verbal yang berisi idea, sikap dan nilai daripada penyampai. Penerima juga haruslah memberikan perhatian ketika proses penyampaian maklumat berlaku. Proses secara lisan melibatkan penglihatan, pendengaran dan pemahaman, manakala proses secara bertulis melibatkan pembacaan, pemahaman dan interpretasi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita akan meneruskan dengan mesej. Mesej ditakrifkan sebagai perkara utama yang perlu ada dalam komunikasi yang merupakan pesanan atau maklumat yang disampaikan kepada orang lain. Mesej disampaikan oleh pengirim kepada penerima perlulah mudah difahami agar penerima dapat memahami info dengan jelas. Seterusnya, penyampaian mesej hendak secara lisan ditakrifkan sebagai satu kegiatan melahirkan bahasa melalui sebutan atau suara. Seterusnya, komunikasi secara bertulis boleh dilakukan melalui SMS, surat dan nota. Mesej boleh diterima dengan lebih baik melalui sistem pendengaran yang melibatkan nada suara dan sistem penglihatan yang jelas. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nur Umairah Damia binti Mak Fauzi akan meneruskan pembentangan slide tentang saluran. Komunikasi interpersonal memiliki elemen media saluran atau alat yang digunakan ketika proses komunikasi berlaku. Beberapa jenis saluran komunikasi ialah komunikasi bersemuka, komunikasi saluran media elektronik seperti telefon atau handphone dan komunikasi saluran media jaringan internet menggunakan komputer, laptop dan juga telefon. Melalui perkembangan teknologi, penyampai dan penerima mempunyai banyak pilihan untuk berkomunikasi dan memiliki sebaran yang tidak terbatas. Saluran ialah alat yang digunakan yang mempengaruhi keberkesanan sesuatu komunikasi. Seterusnya diteruskan lagi dengan maklum balas.
Maklum balas membawa maksud reaksi, tanggapan atau pendapat yang diberikan sebagai respon terhadap sesuatu yang diterima. Maklum balas ialah kawalan sesuatu tugas atau aktiviti yang diperkenalkan ke dalam sistem untuk mempengaruhi dan bertindak sama ada untuk mengekalkan keseimbangan atau memacu kepada sistem baharu. Maklum balas terbahagi kepada dua, iaitu maklum balas positif dan juga maklum balas negatif. Maklum balas positif ini memperkuatkan dan mewujudkan perubahan kepada pengubahsuaian tertentu dalam sistem pengurusan sehingga berkembang menuju keadaan yang baharu. Kemudian, maklum balas negatif pula ialah bertanggungjawab menjaga keseimbangan dalam sistem, mengatasi atau mengubah akibat dari tindakan tertentu dan berkait dengan peraturan diri yang boleh mengganggu keberkesanan komunikasi, mengakibatkan maklumat yang dihantar tidak jelas atau tidak diterima. Terdapat 4 jenis gangguan, iaitu yang pertama, gangguan fizikal dari segi bunyi, bising, pergerakan dan sentuhan. Yang kedua ialah gangguan psikologi dari segi pendengaran dan penglihatan yang kurang selesa. Yang ketiga ialah anggaran pertama dari segi prasangka mengenai mesej yang dihantar. Yang keempat pula ialah semantik, iaitu mesej yang disampaikan tidak dapat difahami. Seterusnya, marilah kita menelusuri tentang pola-pola komunikasi. Proses komunikasi yang berkesan dapat memupuk dan menyuburkan lagi semangat kerjasama, bertanggungjawab, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Terdapat 3 pola komunikasi, iaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini ialah aliran maklumat dari peringkat tertinggi ke peringkat bawahan organisasi. Seterusnya, penyampaian maklumat melalui kursus, taklimat, video, hebahan dan sebagainya. Komunikasi bertujuan untuk memberi maklum balas, menilai prestasi pekerja, menerangkan polisi dan arahan serta mendelegasikan visi misi dan objektif organisasi. Yang kedua pula ialah komunikasi ke atas, iaitu komunikasi dari pekerja kepada pihak pengurusan melalui aktiviti peti cadangan, pertemuan secara berkelompok dan prosedur rasmi dan pertemuan bersemuka. Tujuan komunikasi ini adalah untuk memberi idea dan juga cadangan, membuat laporan, menyampaikan maklumat kepada pihak atasan, mewujudkan komunikasi dua hala dan sebagainya. Manfaat komunikasi ini ialah dapat memberi peluang bertutur pendapat, mendapat maklumat yang lebih tepat, menggalakkan penglibatan semua ahli dan sebagainya. Yang ketiga ialah komunikasi mendata, iaitu berlaku antara rakan sekerja pada peringkat yang sama. Komunikasi ini berlaku untuk berkongsi maklumat, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik dan juga melengkapkan sesuatu tugasan. Kebanyakan organisasi menggunakan kaedah penyelaras tugas dan penyelesaian masalah sebagai cara meningkatkan komunikasi dalam kalangan pegawai. Kelemahan pola komunikasi ini ialah ada kalanya pihak pengurusan menganggap ini sebagai perbualan kosong yang kurang diberikan keutamaan. Sekian, terima kasih.